Selamat pagi Cigu. Hari ini saya akan membacakan sinopsis Empasan Ombak. Farid yang baru berusia 19 tahun terpaksa menerajuhi perusahaan syarikat batik Nusantara yang telah diusahakan selama 20 tahun apabila pemiliknya Haji Badrul meninggal dunia akibat bara dalam perut. Ibunya Haja Joya terpaksa menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Farid karena anak-anaknya yang lain tidak mampu memikul tugasan tersebut. Farid menerima tugasan itu dengan penuh tanggung jawab. Sebagai tugasan pertama, Farid melawat bengkel untuk melihat kerja-kerja mengecap batik. Pak Nik, pekerja syarikat itu menerangkan keadaan syarikat, yaitu batik keluaran syarikat tidak laku dan wujudnya sebuah syarikat yang mahu menggerhanakan syarikat mereka. Untuk mengukuhkan keuangan syarikat, Haja Joya bercadang mahu menggadaikan emas dan tanah miliknya. Seterusnya, Farid meluahkan keinginannya untuk membesarkan bengkel sekiranya keuangan syarikat semakin kukuh. Farid mengadakan mesyuarat syarikat buat kali yang pertama dengan pekerja-pekerjanya. Dalam mesyuarat tersebut, Farid mahu syarikat menjual batik dalam bentuk pakaian siap dengan jenama tersendiri. Dan Farid mencadangkan bengkel diperbesarkan dan mesin baharu perlu dibeli. Pada satu hari, Farid mengunjungi pejabat pemborong binaan Nadi zaman kepayaan Moksin, bekas pekerja ayahnya satu ketika dahulu. Moksin memaklumkan terdapat sebuah syarikat pesaing di Kuala Terengganu yang mahu monopoli pengeluaran batik dengan menjual batik dengan harga yang murah untuk memastikan syarikat sedia akan muflis. Moksin kemudian menerangkan akan perlunya Farid menjalankan strategi terkunci jika mahu syarikat kukuh kembali. Zuraida berniaga pakaian di Bazar Mara di Jalan Bongol sejak 7 tahun lalu. Farid rekan sekelasnya ketika berada di tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di Sekolah Menengah Seri Budiman datang berkunjung untuk bertanya kabar. Dalam pertemuan yang lain, Zuraida berjanji mahu membantu Farid dalam menjualkan batik di gerainya tanpa mengenakan sebarang komision. Namun dia mencadangkan Farid mengeluarkan batik corak baharu untuk menarik perhatian pembeli. Farid bertemu Moksin untuk mendapatkan pandangannya. Hasilnya dia dapat menyiapkan kertas kerja, proyek pembesaran keupayaan pengeluaran batik cap dan perintis batik lukis syarikat Batik Nusantara. Seterusnya, Farid membina bengkel tambahan dengan modal sebanyak 75.000. Hal berkaitan tenaga pengajar batik kemudian akan diuruskan oleh Moksin. Sebagai seorang usahawan yang berjaya, Moksin diundang untuk meresmikan bangunan bengkel batik modern. Pada hari tersebut, Hartini Nur, adik sepupu Moksin, datang. Zuraida melahirkan rasa cemburu terhadap kehadiran Hartini Nur. Farid mengunjungi Zuraida di gerainya. Farid menjelaskan bahwa Hartini Nur sudah bertunang dengan mereka bentuk dalaman dan bekerja selama sebulan saja di syarikatnya. Zuraida melihat kerja-kerja mencanting di bengkel. Selanjutnya, pemilik syarikat batik Raja Wali Mukhtar begitu marah apabila batik keluaran syarikatnya tidak mendapat sambutan dengan alasan batik keluarannya bercorak lama. Mukhtar yakin batik pilihan pengguna sekarang adalah keluaran syarikat pesaingnya, Syarikat Batik Nusantara. Mukhtar kemudiannya pergi ke gerai anak saudaranya Zuraida dan mendapati batik bercorak baharu dijual di gerai Zuraida. Mukhtar memberi amaran agar Zuraida tidak menjual batik itu dan jika masih degil dia akan merobohkan gerai Zuraida. Farid pula menerima amaran keras dalam bentuk surat layang. Dia diingatkan agar
agar memutuskan hubungannya dengan Zuraida dan memastikan batik keluarannya tidak menguasai pasaran. Jika barang tersebut tidak dipandang serius pada yang lebih besar akan menanti Zaza Zoya, mau perkara itu dilaporkan kepada pihak polis. Selamat petang kepada juga Albert. Hari ini saya akan membacakan novel yang bertajuk Hempasan Ombak. Farid mendapat panggilan telepon daripada Zuraida. Zuraida telah menjelaskan akan larangan bapa saudaranya agar tidak menjual batik modern yang dikeluarkan oleh syarikat Farid. Di bengkel membuat batik modern kepunyaan Farid, Mahmud pekerja Mukhtar mencari Azmi dan Masri. Mahmud tidak berpuas hati karena kedua-dua lelaki itu telah meninggalkan syarikat batik Raja Wali. Azmi dan Masri memberi alasan meninggalkan syarikat karena tidak dibayar gaji walaupun sudah bekerja selama 2 bulan. Berlakulah pertengkaran. Mahmud yang hilang sabar kemudiannya mencekik leher baju Azmi. Disebutkan Masri tidak pilihan lain untuk menyelamatkan Azmi dan menerpa ke arah Mahmud lalu mencurahkan lilin panas dari canting ke muka Mahmud. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, sesi rumah Hajat Zoya dikejutkan dengan bunyi letupan yang kuat. Alangkah terkejutnya mereka apabila mendapati bengkel tempat pengeluaran batik modern dijilat api. Bengkel tersebut tinggal rangka, lebih 75% peralatan dan bahan mentah untuk membuat batik musnah. Farid menerima dugaan yang menimpanya sebagai takdir. Pihak polisi yakin kebakaran bermotifkan jenayah lalu meminta Farid mengikutnya ke balai polis untuk diambil keterangan lanjut. Di balai polis, Inspektur Rusman menjelaskan pihaknya telah memberkas Mahmud di sebuah klinik ketika lelaki itu sedang menerima rawatan karena tersiram lilin batik. Mahmud mempunyai rekod jenayah dan merupakan pekerja syarikat batik Raja Wali. Pemilik syarikat tersebut ialah Mukhtar bin Yusuf dan kini pihak polis berusaha untuk memberkasnya. 3 hari selepas peristiwa kebakaran bengkel, Mukhsin datang ke bengkel Farid sekembalinya dari Singapura. Mukhsin berjanji akan membantu Farid menjadi pembekal pakaian siap. Kata-kata itu memberi semangat semula ke dalam jiwa Farid. Zuraida pula menjelaskan karena kekurangan ilmu dalam bidang perniagaan. Dia mengikuti kursus luar kampus dalam bidang pentadbiran perniagaan di UiTM. Zuraida mencadangkan Farid menimba ilmu lagi karena terdapat banyak college di Kuala Terengganu. Mukhtar kini berada di penjara Marang dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun atas kesalahannya mengupah 3 orang samseng untuk membakar bengkel perusahaan batik Farid. Kemudian Farid dan Zuraida mengikuti Mukhsin serta istrinya menghadiri majlis perkawinan Hartini Nur di Kuantan.